Baiklah hadirin hadirat, sebelum kita meneruskan acara pada malam ini, marilah kita buka majlis pada malam ini dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muktamirin dan muktamirat sekalian, Majlis Pimpinan Agung Tahunan PKPIM kali ke-59 telah pun berjalan sejak pagi tadi. Setiap laporan tahunan telah pun dibentangkan dan dibahas secara matang oleh setiap badan gabungan negeri, kampus dan cawangan. Semoga kita berlapang dada dan sentiasa bermuhasabah dengan segala isi perbincangan dan perbahasan. Kini tanpa melengahkan masa, Majlis mempersilakan Presiden PKPIM sesi 2020-2021 Saudara Ahmad Farhan bin Rosli untuk memberikan ucapan. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengacara majlis yang kita raikan yang bahagia, Saudara Julfitri Johar, Presiden Majlis Pimpinan Malaysia, seterusnya Saudara Ahmad Fahmi Samsudin sebagai pengurusi tetap Majlis Perhimpunan Agung PKPIM kali ke-59, yang saya hormati seluruh SOF AJKP PKPIM 2021, rakan pimpinan BJN kampus, mutamirat sekalian, seterusnya rakyat Malaysia yang sedang mengikuti kita langsung di Facebook Live PKPIM. Alhamdulillah hari ini hari yang cukup panjang bagi Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, meraihkan suatu agenda yang cukup penting dalam konteks kita sebagai gerakan organisasi dan juga harakah Islamiyah, yang mana muktamar ini sebagaimana yang disinggung oleh Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman merupakan salah satu daripada rukun utama gerakan yang terangkum dalam usrah, tamrin dan muktamar. Justru soal muktamar ini kita tidak boleh main-main, kita tidak boleh menganggap ia sebagai rutin biasa, tapi haruslah dilunasi dengan penuh etika dan juga akhlak yang baik. Yang kedua, kita raikan hari ini bersama kita Saudara Julfitri Johar, yang tokoh yang saya secara peribadi sangat kagum komitmen beliau dalam kegiatan kebeliaan di samping peranan beliau memimpin Majlis Belia Malaysia sebagai sebuah pertubuhan belia utama di Malaysia sejak 1948 ditubuhkan. Jika MBM sudah mencecah hampir 7 dekad, PKPIM juga cukup bangga kita juga akan menuju ke dekad yang ke-6 bermula pada tahun ini. PKPIM memperkukuh iltizam kita untuk terus bersama dengan Majlis Belia Malaysia dalam memastikan agenda belia, anak muda dan mahasiswa di Malaysia ini tidak dikesampingkan walaupun kerajaan itu silih berganti. Kami percaya peranan anak muda belia dalam konteks pembangunan Malaysia ini sudah terbukti dengan pelbagai deretan sumbangan dan juga jasa yang diberikan oleh pergerakan belia, terutama dalam pembinaan dasar-dasar penting negara. Kita ingat dasar pembangunan belia, dan juga kini insya-Allah saya yakin akan ada semak semula dasar pembangunan belia yang lebih segar menghadapi cabaran yang lebih mencabar dalam dekad ini. Yang seterusnya, PKPIM sebagai antara pertubuhan gabungan MBM yang terlama, kita sangat yakin bahawa pergerakan belia di negara ini akan terus relevan selagi mana pergerakan belia ini rapat dengan masyarakat, tidak meminggirkan soal kebaktian dan juga kesukarelawanan, di samping mengakar kukuh dengan akar tradisi ilmu yang kuat. Kita harus berbangga dari pertubuhan belia inilah lahirnya deretan pemimpin-pemimpin besar. Kita tahu Menteri Belia dan Sukan juga lahir daripada pergerakan belia. Dan insya-Allah saya yakin dan percaya MBM serta PKPIM dan seluruh ahli gabungan Majlis Belia Malaysia akan terus committed dan akan terus berusaha melahirkan
tokoh-tokoh dan pemimpin umat daripada rahim kegiatan belia. Justru saya mengharapkan Majlis Perhimpunan Agung Tahunan PKPM ini merupakan suatu medan terbaik bagi membuktikan gerakan belia itu masih relevan walaupun diancam dengan pelbagai ketidaktentuan, pandemik COVID-19 dan ancaman-ancaman lain yang kita pasti cukup memprihatinkan belia pada hari ini. Saya sebut juga soal peluang pekerjaan belia itu harus dijamin. Soal kedudukan belia dalam GLC kerajaan, badan korporat, badan legislatif parlimen, dan juga kita juga dikejutkan baru-baru ni apabila pengumuman ahli jawatan kuasa bebas darurat itu kita agak terkilan apabila tidak ada wakil at least daripada pertubuhan belia yang dapat dijemput untuk memberikan pandangan dan jawatan tersebut. Yang cukup memprihatinkan kita juga apabila sudah ada desas-desus undi 18 ini tidak akan dilaksanakan. Jadi platform ini kita manfaatkan agar kerajaan tidak main-main soal suara dan juga peranan anak muda terutama dalam apresiasikan pandangan mereka di kotak undi. Itu harus diberikan ruang kepada anak muda kerana yakinlah anak muda merupakan aktor ataupun the main player dalam mencorak perjalanan Malaysia. Lebih-lebih lagi statistik terkini hampir 50% penduduk Malaysia ini terdiri daripada anak muda yang saya rasa tidak harus kita ketepikan suara belia dalam mengangkat martabat Malaysia yang lebih baik. Justru saya tidak mahu mengulas panjang. Kita mahu memberi ruang kepada Presiden MBM melontarkan pandangan yang harus kita sambut yang untuk kita gerakkan secara bersama. Dan kita yakin Majlis Belia Malaysia dan PKPM secara besar, gerakan belia seluruh negara, sangat prihatin dan sangat yakin Malaysia ini harus memberi ruang yang lebih kepada anak muda dan juga mahasiswa Malaysia. Dengan itu, saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Presiden PKPIM yang ke-34, Saudara Farhan bin Rosli atas ucapan penutupan itu tadi. Hadirin hadirat, seterusnya bersempena dengan kemuncak Majlis Perhimpunan Agung Tahunan PKPIM kali ke-59, Majlis dengan ini menjemput yang dialu-alukan Tuan Julfitri bin Johar, Presiden Majlis Belia Malaysia untuk menyampaikan amanat seterusnya merasmikan Majlis Penutupan MPAT kali ke-59. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa walah. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, pengurusi Muktamar Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, Saudara Fahmi merangkap naib Presiden ABIM, Saudara Farhan selaku Presiden PKPIM, seterusnya rakan-rakan yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, saya merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat bersama-sama pada malam ini, dan sebenarnya teruja sejak daripada petang tadi untuk bersama-sama walaupun tidak secara fizikal tapi secara virtual. Bagi saya sudah memadai dalam keadaan COVID, dan sudah tentu PKPIM merupakan tempat jatuh saya. Saya bermula dengan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia di Universiti Islam Antarabangsa dan diasuh dengan pelbagai didikan tarbiyah, takdib dan juga peluang-peluang yang sehingga hari ini saya menjadi Presiden Majlis Belia Malaysia. Sudah tentu saya berada di hujung sebagai apa yang diistilahkan oleh Profesor Syed Husin Alatas sebagai disappearing generation. Generasi yang sudah hilang, yang akan masuk alam generasi senior dan akan meninggalkan dunia pembangunan belia ini ataupun dunia gerakan belia, dunia kemahasiswaan ini tidak berapa lama lagi. Ini merupakan tahun terakhir saya di Majlis Belia Malaysia, dan saya mengharapkan seperti yang telah diiltizamkan oleh Saudara Farhan tadi untuk memastikan peranan dan juga fungsi PKPIM sebagai badan gabungan MBM itu akan terus malar dan terus mekar sebagai salah satu badan gabungan yang penting. Untuk kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas penlibatan PKPIM, Farhan sendiri
yang begitu komited menjadi tulang penyangga kepada MBM dalam keadaan kita susah beberapa ketika dahulu. PKPM antara yang ke depan bersama-sama dengan MBM, susah dan senang, tidak mengira siapa pun memerintah, kita tetap vokal dan tetap kekal kepada prinsip. Ini selaras apa yang telah diperdebatkan tadi, konsep non-partisan di mana kita berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih atas pelibatan Saudari Iman dalam jawatan kuasa antarabangsa MBM selaku mantan Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Saudari Balkis yang turut membantu kita dalam menggerakkan OIC Youth Forum yang kita tubuhkan chapter Malaysia-nya beberapa bulan yang lepas. Ini antara usaha yang kita nak bawa PKPIM untuk bersama-sama dalam arus kepimpinan belia kebangsaan. Kita juga ucap terima kasih kepada Brother Zul yang terlibat dalam Sekretariat Mahasiswa MBM, yang mana kita telah tubuhkan Sekretariat Mahasiswa MBM ini untuk kita merangkumkan suara mahasiswa sebahagian daripada suara penting pergerakan belia, di mana kita telah berjaya menubuhkan Sekretariat Mahasiswa MBM yang turut dianggotai oleh PKPIM, Persada ataupun sayap pelajar kepada Majlis Belia Felda. Kemudian kita juga dianggotai oleh Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan, dan juga yang terbaru ni kita telah berdialog dan berkolaborasi dengan MSGA, Malaysian Student Global Alliance, iaitu Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia di luar negara. Ini adalah antara peranan MBM saudara-saudara sekalian untuk kita merangkumkan suara belia. Kerana bila kita claim kita mewakili suara belia, maka kita kena menjadi bersifat inklusif. Dan saya amat galakkan, kerana MBM adalah tahun pemilihan pada tahun ini, saya nak galakkan PKPIM menghantar calon-calonnya seawal mungkin untuk berada dalam saf kepimpinan MBM untuk melonjakkan bakat dan juga peluang kepimpinan dalam satu lagi apa yang kita sebutkan sebagai melting pot, satu platform yang mana kita boleh asah bakat kepimpinan mahasiswa Islam PKPIM untuk berada dalam satu platform majmuk yang mana kita dianggotai oleh belia pelbagai kaum, pelbagai kefahaman politik, multi tendency, dan kemudian juga merangkumi belia berkeperluan khas termasuklah majlis belia OKU dan juga majlis belia orang asli. Inilah satu medan yang terbaik saudara-saudara sekalian untuk kita melaksanakan dakwah bilhal, iaitu dakwah secara menunjukkan kemampuan kita walaupun kita adalah mahasiswa Islam, kita adalah pemimpin belia Islam, tetapi kita bersifat inklusif. Kita meraihkan kepelbagaian dan kita amat suka kepada perbezaan. Ini selaras apa yang disebut oleh Syekh Abdullah bin Bayah, antara tokoh yang kita kagumi, antara tokoh yang kita selalu membaca literaturnya yang berkaitan dengan soal kefahaman Islam. Beliau menyebutkan bahawa seharusnya kita mesti meraihkan perbezaan dan juga cinta akan perbezaan. Dan dalam MBM, PKPIM boleh memanfaatkan kemajmukan dan perbezaan itu untuk mempraktiskan kepimpinan mahasiswa Islam, mempraktiskan kepimpinan belia Islam untuk memimpin belia pelbagai kaum. Sebab itu orang sebutkan MBM sebagai mini Malaysia ataupun satu platform sebelum kita memimpin secara lebih serius di peringkat politik kebangsaan. MBM adalah tempat terbaik untuk anda mengasah bakat kepimpinan. Sudah tentu tidak mudah saudara-saudara sekalian untuk memimpin satu kemajmukan. Kita terpaksa mengambil terpaksa sebagai pemimpin kita berkorban emosi untuk kita memimpin satu platform yang majmuk, mempunyai pelbagai kerenah. Kita memimpin belia kampung, belia profesional, belia Malaysia di luar negara. Jadi ia satu platform yang amat ampuh untuk kita mengasah bakat kepimpinan kita. Justru saya ingin mengambil kesempatan untuk berpesan kepada semua perwakilan adik-adik saya sebagai pimpinan harapan ummah, yang mana dua pesanan saya kepada anda semua untuk memperkukuhkan dua karakter. Iaitu yang pertama menjadi mahasiswa Islam yang profesional, dan yang keduanya menjadi mahasiswa Islam yang proportional. Satunya profesional dan yang keduanya proportional.
Ya, apa yang dimaksudkan dengan profesional adalah kita melatih bakat kepimpinan kita untuk menjadi, alhamdulillah saya yakin semua adik-adik ni semua budak-budak yang baik. Tidak cukup untuk memimpin ni dengan karakter baik saja. Kita perlu kepada karakter profesionalisme. Ya, yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW, innallaha yuhibbu idza amila amala ayyutqinahu. Allah Subhanahu wa taala suka apabila kita membuat sesuatu pekerjaan, kita akan buat dengan penuh itqan ataupun istilah modennya profesionalisme. Ini yang kurang saya lihat daripada kebanyakan pemimpin-pemimpin belia Islam, pemimpin mahasiswa Islam. Mereka ni baik, tapi mereka lack soal profesionalisme dari sudut punctuality-nya, dari sudut kecekapan mengurus, mengkoordinasi, kemudian juga kemahiran mengurus bukan saja organisasi tapi manusia. Dan sebab itu saya amat galakkan PKPM untuk membanyakkan lagi latihan-latihan berbentuk pembangunan capacity building training yang boleh membantu untuk anda menggilap bakat kepimpinan secara profesionalisme. Antara yang penting kalau kita boleh kaitkan dengan pandemik yang kita sedang hadapi, ya, dan terkait juga dengan laporan World Economic Forum tentang the lost generation, the lost opportunity di kalangan anak muda, adalah bagaimana dalam laporan ini disebut bahawa pentingnya untuk mengurus, salah satu cabang pengurusan yang penting untuk dibelajar adalah mengurus risiko, managing the risk. Bagaimana anda boleh mengurus risiko, anticipate the future. Yang disebutkan oleh Saudara Farhan dalam ucapan dasar beliau pagi tadi adalah future studies. Yang terkait dengan future study. Bagaimana anda boleh mempunyai satu kemahiran merenung masa depan. Anticipate the future. Bagaimana boleh menggunakan tool seperti apa yang disebut oleh Profesor Suhail Inayatullah, the use future. Bagaimana nak menentukan perkara yang anda perlu tinggalkan sekarang kerana perkara yang anda buat itu tidak bermanfaat di masa depan. Itu satu kemahiran, capacity building, menentukan bagaimana menentukan mana perkara yang kita sepatut lakukan yang beruntung pada masa depan. Dan meninggalkan perkara yang tak sepatut kita buat sekarang kerana perkara itu tidak menguntungkan pada masa depan. Itu semua terkait dengan soal kemahiran mengurus. Sebab itu saya amat galakkan kepada PKPM anda semua untuk memperbanyakkan latihan-latihan pembinaan kapasiti. Sebagai contoh, latihan menulis kertas proposal untuk mendapatkan geran antarabangsa. Itu sebagai contoh. Abim pernah buat latihan berkaitan dengan penulisan kertas polisi. Ini semua kemahiran-kemahiran yang penting untuk anda pelajari untuk memperlengkapkan diri anda untuk menjadi pemimpin yang profesional. Itu antara contoh. Ada banyak lagi contoh. Latihan capacity building tentang lobby, latihan capacity tentang advocacy, latihan pembangunan kapasiti tentang pelbagai lagi yang boleh membantu mempertingkatkan profesionalisme anda. Sebab itu saya amat galakkan. Yang pertama adalah yang saya sebutkan tadi, saudara-saudara sekalian, adalah menjadi mahasiswa Islam ataupun belia Islam yang profesional. Ini kita tidak boleh kompromi soal profesionalisme ni, kerana itulah kualiti yang kita perlu ada untuk memimpin. Kita nak loncatkan kepimpinan kita. Sejauh kalau anda berhasrat untuk bersama dengan MBM, ini antara perkara-perkara yang kita boleh gunakan tool sebagai dakwah bilhal kita. Bila saya memimpin MBM, saudara-saudara sekalian, saya gunakan kapasiti pengalaman-pengalaman mengurus dulu di ABIM, di Global Peace Mission Malaysia, kemudian di PKPM untuk kita memimpin. Kita membawa hasrat ataupun membawa apa yang kita belajar dulu, kita terapkan dalam konteks platform Majlis Belia Malaysia. Dan tak mudah saudara, memang memimpin ni kalau MBM memang banyak menderita. Bersesuaian dengan kata-kata Pak Agus Salim, memimpin adalah menderita, bukan menumpuk harta. Memimpin ni adalah perkara yang anda terpaksa banyak berkorban dari segi emosi. Anda terpaksa berkorban dari segi macam-macam benda. Memimpin ni memerlukan saudara-saudara sekalian pengorbanan yang tinggi. Dan kita perlukan tonik-tonik ataupun motivasi-motivasi untuk terus kekal. Antaranya hadis Nabi SAW yang memberikan satu kekuatan bagi saya adalah mukmin yang baik itu adalah mukmin
saudara-saudara sekalian, mukmin yang membuat keputusan untuk bercampur gaul dengan manusia dan bersabar, wa yasbiru ala adahum, dan bersabar dengan kerenah-kerenah manusia. Lebih baik khairun minal mu'min, lebih baik daripada mukmin yang hanya menjadi seorang mukmin tapi tidak bercampur gaul dengan orang lain. So itulah mukmin yang terbaik, membuat keputusan untuk bercampur gaul dengan manusia dan sabar, wa yasbiru ala adahum, maknanya bersabar dengan kerenah-kerenah manusia. Itulah yang menjadi kekuatan kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, adalah menjadi mahasiswa Islam ataupun belia Islam yang proportional. Tadi itu professional. Secondly adalah yang proportional. Proportional ni maknanya anda bersikap sederhana, wasatiyah. Ini istilah yang digunakan di Indonesia, proportional. Anda perlu bersikap sederhana. Ya, sederhana ini adalah menentu kepada anda akan berjaya, anda akan menjadi seorang pemimpin yang baik dan diterima oleh ramai orang. Dan ini yang saya amalkan untuk kita menjadi pemimpin yang proportional, yang sederhana pandangannya, tindakannya sederhana. Ya, itu perlu untuk kita menerapkan kualiti profesionalisme dan juga proportionalisme. Ya, dua ingredient ataupun ramuan untuk anda menjadi seorang pemimpin yang baik. Saudara-saudara sekalian, saya amat gembira dapat bersama pada malam ini dan saya mengharapkan pesanan saya tak perlu lama untuk bercakap. Saya mengharapkan saudara-saudara sekalian untuk anda terus memperjuangkan selain daripada apa agenda yang telah ditentukan oleh PKPIM. Jangan lupa untuk kita bawa semula agenda asas kita untuk kita membina manusia. Ya, apa yang disebut oleh Profesor Zulkifli Razak, Rektor UIA, sebagai insan yang seimbang. Inilah yang kurang. Inilah yang kita berhadapan dengan krisis kemanusiaan di mana telah hilang nilai-nilai kemanusiaan. Ya, kita dengar pelbagai isu sugar daddy, kemudian sugar baby, kemudian isu rasuah, ya, kemudian isu penyelewengan, kita mendengar isu keberobrokan. Manusia yang hidup dalam penuh kepalsuan, yang menyandarkan nilai mereka kepada materialisme semata-mata. Kita perlu bangkit balik untuk bangun semula, memperkasakan agenda, membangunkan manusia. Kalau kita ada di peringkat pendidikan formal, falsafah pendidikan negara, saya sedang usaha untuk menggagaskan kalau di dunia pembangunan belia kita perlu ada falsafah pengislahan belia. Ya, kita berada dalam sektor informal. PKPIM, MBM, ABIM dan juga gerakan-gerakan kemahasiswa yang lain merupakan satu platform pendidikan informal. Informal education yang menjadi feeder, yang menjadi penyangga kepada pendidikan formal di universiti dan di sekolah, di college, di institusi kemahiran. Dan kita lihat saudara sekalian, manusia banyak menjadi manusia seperti yang kita tahu, seperti kata Pak Nasir, pemimpin lahir bukan dalam bilik-bilik kuliah, tapi lahir dalam tengah-tengah kemelut masyarakat. Maknanya, sifat kemanusiaan kepimpinan itu banyak lahir daripada setting-setting informal. Banyak lahir dalam keadaan social learning, pendidikan sosial yang bersifat informal. Jadi sebab itu, perlunya untuk kita menggagaskan semula satu hala tuju falsafah yang memandu kepada pendidikan informal. Pendidikan formal, yes, kita ada falsafah pendidikan negara yang menekankan kepada keseimbangan emosi, jasmani, rohani dan fizikal. Kita perlu juga kepada falsafah pengislahan belia, iaitu membangunkan belia bukan sekadar untuk memenuhi soal ekonomi mereka, soal material mereka, soal isu pengangguran, yes, itu semua penting. Soal membina kepimpinan, yes, itu penting, tapi juga kita harus menjayakan agenda falsafah pengislahan belia. Kenapa saya gunakan perkataan islah? Kerana islah itu mengandungi unsur bukan sahaja membina sifat-sifat mulia, tapi juga meruntuhkan sifat-sifat mazmumah. Membina sifat-sifat mahmudah, dalam masa yang sama kita meruntuhkan sifat-sifat mazmumah dalam kalangan belia. Sebab itu kita gunakan bukan istilah pembangunan. Pembangunan hanya kita bangun dan bersifat material, fizikal. Tapi islah,
kata Profesor Wan Muhammad Noor Wan Daud, dia bersifat membina sambil meruntuhkan kemungkaran, meruntuhkan akhlak-akhlak mazmumah. Sebab itu dalam pepatah Arab sebutkan bahawa mata yablughul bunyan yauma tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Bilakah sesuatu bangunan akan terus tegak berdiri, siap terbina, kalaulah dalam masa yang sama satu tangan membina, dalam masa yang sama satu tangan meruntuh. Jadi itu yang kita cuba gagaskan, meletakkan kembali roh pembangunan beliau dengan kita akan memperkenalkan falsafah pengislahan beliau sebagai satu perjuangan kita untuk menjadi feeder kepada falsafah pembangunan negara selaras dengan agenda kerangka besar di mana kita untuk membina insan kita perlukan kepada pendidikan formal, akademik, TVET, tetapi dalam masa yang sama kita perlukan kepada pendidikan informal seperti PKPIM, terlibat dalam gerakan belia, gerakan kemasyarakatan, gerakan masyarakat madani. Ini adalah tempat untuk melahirkan manusia. Kita kena kembali balik perjuangkan soal-soal nilai saudara-saudara sekalian. Ya, apa yang berlaku isu sugar daddy, sugar baby ini adalah hilangnya sifat malu. Illa iza lam tastahi fasna ma syi'ta, kata Nabi SAW. Apabila hilangnya soal malu, maka lakukanlah apa saja. Walaupun kita faham dalam beberapa keadaan mereka terdesak kerana tidak ada duit. Dulu ada istilah money boy, kan? Mahasiswa lelaki yang menjual tubuhnya untuk lelaki lain. Ya, ada satu kajian Institut Putra Malaysia oleh Profesor Syatal Syabran tentang isu money boy. Yang sugar daddy, sugar baby ni adalah perempuan. Ya, ini semua adalah kerana sudah hilang sifat rasa malu dan juga mungkin mereka sudah hilang punca, hilang bimbingan, dan kita tak boleh salahkan mereka 100% kerana mungkin juga ada kesalahan kepada kita kerana kita tak usaha untuk membenteras dan membimbing mereka. Dan ini saya nak menarik kepada apa yang ditulis oleh Profesor Syed Hussein Alatas ketika beliau membentangkan satu makalah seminar anjuran Majlis Belia Malaysia pada tahun 1980 tentang youth development, tentang pembangunan belia. Beliau menyebutkan dan menekankan pentingnya dalam pembangunan belia ini untuk kita masukkan elemen a sense of shame. Maknanya elemen malu tu. Dia tekankan banyak kali sebab Profesor Syed Hussein Alatas ni konsisten melawan rasuah. Kalau baca makalah yang dibentangkan di seminar MBM itu tentang youth development, beliau banyak mengutuk rasuah dan di akhir makalah itu beliau menyebutkan bahawa penting dalam pembangunan belia kita masukkan unsur-unsur malu itu. Ya, letakkan perasaan malu, dan malu ini adalah iman. Kita kembalikan balik nilai-nilai malu, nilai-nilai iman kepada anak muda kita. Sebab itu saudara sekalian, itu antara perkara yang saya yakin PKPIM boleh sambut. Saya pun tak mahu untuk memanjangkan bicara pada malam ini kerana hints telah diberikan tadi bahawa Farhan kata telah seharian anda bermuktamar, tapi izinkan saya sebab PKPIM dah lama tak jemput saya. Saya dulu pun, maklumlah saya orang biasa dulu dalam PKPIM, ahli biasa je. Tak ada apa-apa, walaupun dulu bercita-cita juga nak jadi pimpinan PKPIM, tapi tak berkesepayan kerana silap camp. Saya camp kiri dulu, kelab pemikir PKPIM. Saya penggerak kelab pemikir PKPIM. Kelab pemikir ni selalu dianggap golongan kiri lah dalam PKPIM dulu. Dan saya memang suka berada di kiri, tetapi masih di tengah. Ya, kiri tapi masih di tengah. Bukannya far left, tapi adalah far near. Maknanya kita berada golongan kiri yang berada di tengah, bukan golongan kiri yang di far left. Dan menjadi golongan kiri ni memang best sebenarnya. Kita center left ya. Betul saudara Amsyar, terima kasih. Saudara Amsyar pun banyak bantu kita di Jawatan Kuasa Perpaduan. Ini pun kita harus rakamkan ucapan terima kasih. Penlibatan PKPIM dalam Jawatan Kuasa Perpaduan MBM. Jadi ya, kita kena sentiasa terkait tadi dengan mahasiswa proporsional tadi, kita kena duduk menjadi sebagai mahasiswa center left ataupun center right. Masih lagi berada di tengah. Sebab itu saya amat gembira dapat bertemu malam ini. Kalau dapat bertemu secara fizikal lebih seronok lagi kita berpidato, meniup semangat, meniupkan semboyan untuk anda terus bersemangat, dan saya yakin dengan
pengembangan PKPM yang saya lihat begitu menggembirakan bagi saya, termasuk di Sarawak saya lihat PKPIS begitu aktif, kemudian ditubuhkan PKPM negeri. Memang inilah antara agenda yang kita harus mengakar untuk pastikan PKPM ABIM berada di ceruk-ceruk, ya, ceruk-ceruk kampung masyarakat. Sebab saya pergi mana-mana pun orang memang memerlukan pelibatan PKPM dan ABIM berada di mana-mana. Dan saya harapkan dengan habisnya tenure saya di MBM pada tahun ini, kita boleh menghantar seorang wakil lagi PKPM berada dalam saf kepimpinan MBM, dan saya willing untuk bila bersara ni untuk membanyakkan lagi pimpinan-pimpinan yang boleh menjadi lebih hebat daripada kami, sebab itulah peranan kita menjadi pendakwah menjadi, dan saya masih lagi mengekalkan pendirian sebagai pendakwah, masih lagi tidak menyertai mana-mana parti politik, dan akan terus selesa dengan pendekatan dakwah, pendekatan tidak masuk mana-mana parti. Setakat ni lah, tak tahulah kalau Fahmi dah ABIM buat keputusan syura, saya terpaksa jadi walaun, jadi wala kepada kepimpinan ABIM. Tapi so far alhamdulillah ABIM tidak pernah mengeluarkan apa-apa arahan menyertai mana-mana. Alhamdulillah saya masih lagi remain sebagai pendakwah, dan ini juga yang kita bawa dalam MBM. Alhamdulillah, walaupun ada yang tak suka, tapi alhamdulillah kita telah memainkan peranan yang baik dalam MBM. Bukan saja kita telah menunjukkan elemen keadilan itu apabila ABIM meminta saya untuk meletakkan jawatan bila memegang jawatan Presiden MBM, untuk pastikan bahawa kita bukan hanya memimpin ABIM dan PKPM, tapi kita memimpin semua badan pertubuhan, termasuklah kita nak jadi gerakan belia yang very inklusif. Masuk kita tubuhkan majlis belia OKU, majlis belia tahfiz, kemudian persatuan belia industri kreatif, yang mana itu semua adalah kita nak pastikan suara kita, suara belia, suara mahasiswa itu adalah suara yang inklusif, bersesuaian dengan apa ajaran Islam yang telah termaktub. Jadi saya mengharapkan PKPM akan terus maju ke depan, akan terus berjasa, dan seperti saya sebutkan tadi, kalau ada ruang untuk saya terus membantu dari segi soal latihan, bagaimana kita boleh lahirkan lebih ramai lagi pimpinan-pimpinan hebat PKPM untuk bertebaran dalam segala platform. Saya amat alu-alukan untuk ambil 5 ke 10 dulu kan anak-anak buah menjadi protegi untuk kita latih asuh bagaimana untuk memimpin dari soal bercakap, soal mengurus, soal mengurus emosi, mengurus manusia, soal menjadi pemimpin yang global, menjadi pemimpin yang versatile. Itu insya-Allah saya amat berminat untuk menanam saham untuk soal kepimpinan pimpinan muda PKPM. Jadi saya harap saya mendoakan Farhan dan saf kepimpinan akan terus istiqamah. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kita doakan supaya kita dapat terus istiqamah, kerana kalau dalam ilmu pembahasan tasawuf, istiqamah merupakan karamah terbesar, ya. Al-istiqamatu khairun min alfil karamah, iaitu istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah-karamah yang lain. Maknanya istiqamah dalam perjuangan, sabat dalam perjuangan merupakan satu ingredient yang penting untuk kita menjadi seorang pemimpin yang berjaya. Jadi saya mengharapkan PKPM akan terus menyumbang suara, tenaga bersama dengan MBM. Saya rakamkan penghargaan yang tertinggi bagi pihak Majlis Belia Malaysia kepada PKPM yang komited bersama-sama dengan MBM dan terus berbakti kepada nusa dan bangsa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup biar berjasa.
setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Presiden Majlis Belia Malaysia Tuan Zulkifli bin Johar atas ucapan perasmian itu tadi. Semoga Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia terus bersemangat dan terus berjasa. Sebelum majlis melabuhkan tirai pada malam ini, majlis bersama-sama ingin menjemput dan mempersilakan seluruh muktamirin dan muktamirat untuk berdiri bagi sama-sama menyanyikan lagu Hidup Biar Berjasa. Syabas dan tahniah diucapkan kepada pimpinan yang baru sahaja dilantik dan semoga dipermudahkan untuk menjalankan segala amanah yang telah ditaklifkan. Terima kasih juga diucapkan kepada seluruh jawatan kuasa PKPIM Pusat, jawatan kuasa Muktamar, barisan pimpinan badan gabungan negeri, kampus dan cawangan serta seluruh penglibatan yang meraihkan Majlis Pimpinan Agung Tahunan PKPIM kali ke-59. Semoga kita berjumpa lagi dalam masa yang akan datang. Dan kita sudahi perjalanan pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Tahniah.